Selamat Hari Gawai, selamat Hari Raya. Okey, sebelum gawai, kita akan belajar dulu satu lagi nokta pembelajaran kita. Ini selepas gawai nanti kita akan sambung balik lah. So, harap semua pelajar akan belajar. Okey, topik hari ini ialah 3.1.3. Yang pertama, menghasilkan segmen kod. Segmen kod maksudnya satu atau cara yang pendek ataupun sebahagian daripada atau cara menggunakan fungsi input dan fungsi output. Okey. So, selalunya pelajar-pelajar login pergi ke Facebook kalau gunakan komputer ataupun gunakan handphone. Biasanya tak ada lah handphone. Tapi kalau ada logout, dia akan minta kamu masukkan email, masukkan password atau masukkan handphone. Macam email sama juga. Jika anda ada logout lah. Kalau tak ada logout, dia automatik akan link. Tapi sepatutnya untuk lebih selamat, sepatutnya perlu logout dulu lah. Okay. In case ada apa-apa yang hilang, itu susah kita nak auto balik. So, itu cerita lain. Okey, untuk hari ini kita akan belajar apa itu interaksi manusia komputer, IMK. Okey. Untuk bahasa pengatur cadangan, dalam bahasa pengatur cadangan, fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif. Interaktif di sini maksudnya sekejap. Cikgu highlightkan dulu point ni. So, ada buku nanti cikgu terangkan. Okey, fungsi input dan fungsi output merupakan kaedah interaktif. Interaktif di sini maksudnya hubungan dua arah. Manusia dan komputer, komputer dan manusia. Okey. So, ini ringkasan dia lah. Okey, ringkasan dia IMK. So, perlu ingat yang ni lah, IMK, interaksi manusia komputer. Okay, fungsi input, fungsi input dan fungsi output. Apa tujuannya? Supaya mesej yang kita nak sampaikan itu dan diterima dapat dipahami oleh pengguna dan juga komputer. Ini penting lah. So, apa kita buat, kita nak sampaikan mesej, manusia faham, komputer pun faham. Okay. Contohnya pergi login Facebook, dia minta user minta nombor telefon, nombor password. So, anda boleh faham, semua dia boleh faham kan. So, tak perlu diajar sebenarnya lah. So, itu yang penting. Ini adalah gambar aja manusia, perantaraan. Apa itu perantaraan juga akan terangkan, komputer. Okey, contohnya fikiran manusia. Okey, contohnya saya nak login Facebook. Okey, tindakan saya akan ambil handphone. So, ada satu antara muka interface Facebook kan, minta. Okey, so kamu hanya klik ikon dia ataupun klik apps dia lah. Apps dia, so dia akan login pergi ke Facebook. So, mungkin anda akan scroll down lah. Okay, scroll down. Ataupun akan cari lagi pergi grup-grup apa lagi nak post, nak cari apa bahan. So, dia akan terjemahkan, komputer akan terjemahkan. So, akan hantar balik ke antara muka. So, anda mungkin rasa nampak berita yang bagus, mungkin anda rasa gembira lah. So, ini adalah satu proses yang sangat cepat. So, ini mungkin boleh lukis gambar macam ni supaya anda lebih faham. Okey, IMK ini melibatkan cara manusia berkomunikasi dengan komputer bersama dengan perantaraan. Okey, perantaraan. Okey, nanti cuba terangkan apa itu perantaraan. Okey, kita tengok dulu faktor manusia. Faktor manusia di sini kan ada 3.
Manusia, perantaraan, dan komputer. Oke, manusia. Komputer, faktor komputer di sini contohnya paling senang inilah sistem operasi. Oke, contohnya operating system yang anda gunakan oleh komputer ibu bapa anda ataupun sendiri. Paling biasa, paling umum sekarang ialah Windows 10 lah. Kalau tidak pun Windows 7. Kalau handphone ada operating system dia sendiri juga. Anda tahu ke tidak? Android kan, Android. Okay. Yang paling biasa lah kalau ada iPhone, dia akan gunakan iPhone, dia gunakan iPhone guna Apple sendiri ya. Oke, bahasa pengatur canaan. Oke, sudah kita belajar ini. Oke, ini ada banyak lagi ya. So kita ringkaskan ya. Faktor komputer, sistem pengoperasian yang paling biasa kita dengar, bahasa pengatur canaan. Oke, faktor manusia pula. Kita tengok faktor manusia. Dia melibatkan ini kalau anda belajar di universiti, kalau anda akan belajar teori komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi? Bukan kita pandai cakap saja lah. Okay. Teori komunikasi yang banyak sebenarnya. Ini sains sosial pun boleh belajar dalam 4 tahun, 3 tahun. Okay, psikologi kognitif, psikologi sosial, semua ni lah. Perasaan manusia pun boleh anda belajar. Yang penting ialah kepuasan. Okay, anda guna Facebook, puas ke tidak? Anda guna WhatsApp, puas ke tidak? Inilah Instagram, puas ke tidak? Kalau tidak puas, dekatkan dia. Okey, memang puas hati kan. Kalau tidak, anda tak akan guna di Facebook. Okey, setiap hari kamu akan mesti buka Facebook. Okey, so itu kelebihan mereka ya. Okey, macam mana dengan perantaraan di sini? Perantaraan di sini. Okey, contohnya ini pentingnya antara muka, antara muka. Anda nampak Facebook macam biasa kan, sebenarnya antara muka dia sangat user friendly, betul tak? Ataupun WhatsApp dia sebenarnya user friendly lah, tak perlu cikgu ajar macam mana nak guna WhatsApp. Okay, macam mana guna Facebook anda sendiri faham. Contohnya YouTube, okay. Anda begitu senang sekali nak gunakan dia. Ataupun game, okay, Dota contohnya itu dia ajar nanti hanya tanya lah kali pertama, 10 kedua ketiga kemudian silakan. So biasanya adalah antara muka yang sangat user friendly lah, mesra pengguna. Okay, mesra pengguna. Di sini ada. So waktu nanti mana tahu antara kamu akan ada berminat dan menggunakan game lah. Kalau gunakan menggunakan apps. Okay, so dia ini sangat penting mesra pengguna. Okay, untuk minggu ni kita akan belajar yang pertama dulu, fungsi input. Okay, apa itu fungsi input? Dia sebenarnya adalah untuk mendapatkan data daripada pengguna. Contohnya contoh WhatsApp ataupun Facebook, dia minta kamu masukkan username password kan, so itu adalah data kita lah. Okay, data kita. So pengguna akan memasukkan data mengikut kesesuaian atau cara yang dipilih. Sebenarnya nanti kita nak belajar, tapi kita hanya belajar yang simple dulu lah. Okay, biasanya kalau kamu sebagai pengguna, kamu masukkan data, apa yang kamu gunakan? Biasa kita gunakan papan, kunci. Okay, itu yang sangat penting ya. Kalau guna handphone, guna touchscreen lah. So itu sangat penting sebenarnya. Okay, tempat yang seterusnya. Okay, ini dia. Beberapa segmen umum yang digunakan dalam bahasa pengatur canaan yang berbeza. Okay, ini kamu mungkin akan belajar untuk universiti ya. Tapi untuk main game, buat game, kamu perlu belajar ni lah. Okay, Java yang ni akan dipelajari dalam tingkatan 4. Okay, Python sudah kita belajar. Okay, ini contoh hari ni kita belajar ini lah. Ini contoh dia. Ini penting lah. Okay, Python. Sintek umum kita gunakan input lepas kurungan.
contoh di sini. Format ini format dah. Input nama pemboleh ubah. Okey, contohlah di sini pemboleh ubah di sini adalah umur kita. So input kita masukkan umur kita. Okey, umur kita berapa tahun. Okey, kalau Scratch tahun lepas sudah kita belajar Scratch. Kalau sudah install, okey, ini dah. Apa nama anda? Okey, saya masukkan nama lah. So ini contoh dia. Okey, kita cuba buat lah. Kita cuba. Okey, kita cuba buat ini. Umur sama dengan input masukkan umur anda. Okey, tutup. Okey, ini adalah pemboleh ubah. Okey, ini adalah segmen code kita yang nak minta user masukkan umur dia. Okey, umur dia sendiri. Okey, enter. Okey, masukkan umur anda. Okey, contohnya 14 tahun. Umur 14 tahun. Okey, ini contoh hasil. Okey. Apabila maksudnya di sini apabila sintek input dia dibaca, so aperture akan menunggu keputusan ataupun menunggu apakah input yang kita masukkan dalam keyboard. Okay, itu saja pembelajaran hari ini. Selepas gawai nanti kita akan berjumpa di YouTube lah. Okay, sekian, terima kasih.